Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan agenda ibadat kita di bulan yang mulia, Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, Ramadan, Syahrul Ramadan. Alhamdulillah, kita teruskan agenda tadabbur Quran ataupun tafsir ringkas kepada juzuk yang ke-30, Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha iaitu surah yang ke-93. Surah Ad-Duha, surah yang ke-93. Kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan sedikit huraian ataupun tadabbur beberapa ayat yang tajuk baru dalam surah ini, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Surah Ad-Duha, kita pergi ke muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Yang pertama, tasmiyatus surah. Nama surah ni. Nama surah ni Ad-Duha. Apa makna Ad-Duha? Waktu duha. Waktu duha. Ada juga yang menamakan dia dengan ayat yang pertama, surah Wad-Duha. Bolehlah. Sebagian dalam Sahih Bukhari dan Tirmizi, dalam kutub sunnah dan tafsir. Jadi Ad-Duha dengan Wad-Duha. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Jadi para jemaah tahu dah kan. Makkiyatun, Madaniyatun tu kita dah bincang banyak kali dah. Banyak kali dah, Makkiyah, Madaniyah. Maknanya surah diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah. Makkiyatun. Ayat dia ada 11 ayat. 11 ayat. Dia ni as-surah, surah yang ke-11. Fi tartibin nuzul. Maknanya susunan turun ayat tu, surah Ad-Duha ni yang ke-11 daripada awal surah Iqra tu. Allahu Akbar. Sebab apa turun ayat ni? Sebab dia, kita tengok. Sebab dinamakan Ad-Duha ni dulu, kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha. Dan yang tersebut, dan juga pada waktu malam. Wad-duha wal-laili idza saja. Nah.
untuk menegaskan bahawa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membencinya sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrik. Puak-puak cyber terupa Quraisy dah buat cerita macam-macam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditinggalkan. Sebab apa? Sebab dianya sebagaimana diriwayat dalam Bukhari dan Muslim fi sahihaini dan kutub tafsir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu marad. Nabi kita sakit, uzur. Fatarakal qiyam lailataini aw thalatha. Menjadi Nabi kita tak bangun malam, 2 malam atau 3 kerana sakit. Faqala lahu ba'dul musyrikin. Puak-puak saya berterupa Quraisy buat cerita. Saya berterupa ni daripada dulu lagi ada. Dia kata, Muhammad, manara, kami nampak Tuhanmu benci kamu. Dah tinggalmu ni. Itu kata-kata kafir menyebabkan Nabi kita fahazina lizalik. Nabi kita sedih, duka cita. Itu riwayat yang adalah dalam Bukhari, dalam Muslim dan lain-lain. Maknanya sebelum turunnya surah ini, wahyu telah terhenti dalam satu peringkat masa yang singkat. Beberapa hari. Kejadian ini menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Nabi sedihlah wahyu tak turun. Dan kaum musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan dari peristiwa itu untuk menuduh bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan. Jadi Allah tak nafilah. Mereka kata Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Tu kerja puak kafir. Asalnya dia tak percaya pun kepada Tuhan. Tapi nak main isu. Macam kita hari ni juga, kadang-kadang kita tak minat pun kawan tu. Tapi untuk nak menghangatkan suasana, menimbulkan huru-hara, maka isu itu dipermain. Sama ya cerita lama ni. 1000 tahun dulu pun, lagu tu dah puak-puak kafir Quraisy duk main. Baiklah para jemaah sekalian, intisari kandungan surah ini, apa terkandung dalam sebelah ayat surah Ad-Duha ini. Surah Ad-Duha ni orang panggil permulaan ayat lazim, kan? Dalam bahasa kita dia panggil ayat-ayat lazim. Kalau kita baca Arab dia panggil qisarus suwar, mana surah yang pendek-pendek. Intisari kandungan surah ini, Allah Ta'ala memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah dihiraukan tuduhan-tuduhan musuh Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap menolongnya dan menjadikan kesudahan perjuangannya lebih baik daripada peringkat awal. Maknanya peringkat awal tu lemah, kemudian ada sokongan, kemudian mendapat tempat, dan bila sampai ke Madinah, khalas, berkembang. Maknanya itulah perjuangan dia, tak mari kun payakun. Besar lalu tak, slow-slow. Bahkan Allah yang Maha Berkuasa akan memberinya kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam redha, yakni berpuas hati. Puas hati. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan satu persatu nikmat-nikmat pemberian yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang perjalanan hidupnya. Pada mulanya didapatinya baginda yatim, lalu diberikan perlindungan dalam peliharaan neneknya Abdul Muttalib, dan selepas itu dalam pemeliharaan bapa saudaranya Abu Talib. Dia panggil dalam bahasa Arab kata al-iwa. Kita tengok Abdul Muttalib, Abu Talib, kemudian datang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setelah dewasa didapatinya baginda tercari-cari, wa wajadaka dhallan, tercari-cari jalan yang benar, lalu diberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Demikian juga semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kemiskinan, lalu diberi kekayaan melalui jalan perniagaan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya. Selain daripada dihiasinya dengan sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji yang menjadi kunci kejayaannya dalam kehidupan. Akhirnya,
Diperintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menzahirkan nikmat Tuhan yang tidak ternilai itu dengan mengerjakan amal kebajikan sebagai bersyukur kepadanya. Sebenarnya apa yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna juga ditujukan kepada umum umatnya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang utama. Jangan kita kata, ini ayat Allah Taala bercakap dengan Nabi je, tak cakap pun dengan kita, macam ayat ni turun ke Nabi. Tak. Kita kata, kalau ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia umum kepada umat, kecuali apabila Allah Taala sebut khassatan laka min dunil mu'minin. Macam dalam beberapa isu, ada perkara itu khas untuk Nabi saja. Maka ketika itu, khitab itu memang khas untuk Nabi, dia tak masuk kepada kita. Tapi kalau umum, maka dia akan masuk. Yang kata, ini hak Nabi, ayat ni turun ke Yahudi, lepas tu mana kita? Kita Melayu ni mari hak mari kemudian sekali dah. Jangan duk kira macam tu. Kalau tidak, tak jadi pula kita. Tak ada lah bahagian kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita nak tengok dari sudut kronologi, beberapa kali wahyu tu stop, berhenti sekejap. Contohnya, selepas turun Iqra, berhenti dulu sekejap. Kan Nabi kita balik, suruh Khadijah selimut dia dalam keadaan menggigil, terkejut dengan suasana yang berlaku. Kemudian Allah Ta'ala turun, ya ayyuhal muddathir, kan? Dan beberapa surah lagi, itu di antaralah, maknanya peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Ini Allah Ta'ala bersumpah. Dengan dalam ayat-ayat pendek ini, banyakkan dia dimulai dengan sumpah. Kan? Bila Allah Ta'ala bersumpah, al-qasam yakunu bi umurin jalilatin azimah. Ulama tafsir kata, bila Allah bersumpah dengan satu benda, menunjukkan bahawa ada peristiwa besar dengan perkara yang disumpahkan itu. Wadduha, iaitulah permulaan awal pagi. Kita dipanggil duha. Bila panah dah kaki unta tu, kan? Dalam hadis lain Nabi kata, hina tarmadul fisal. Tengok dalam kitab pimpinan kata, waktu duha ialah pertengahan waktu pagi. Semasa cahaya matahari belum panas lagi. Permulaannya kira-kira 24 minit selepas waktu terbit matahari. 24 minit. Ada setengah takwim dia tu 28 minit. Ginilah para jemaah sekalian. Untuk waktu ni, kita bermula dengan apa? Fajar. Dalam surah Wal Fajri dulu, ana ada huraikan, Al-Fajar ada dua. Fajrul Kazib dan Fajar As-Sadiq. Fajar Kazib, dia nampak di langit, tinggi macam ni, naik ke atas. Itu dia panggil Fajar Kazib. Tak boleh solat subuh lagi dan belum masuk waktu subuh. Bila ke Fajar Sadiq, apabila cahaya tu melentang panjang gitu di kaki langit, itu dia panggil Fajar Sadiq. Maka waktu tu barulah bermulanya berpuasa dan masuknya waktu subuh. Kemudian selepas waktu subuh, kita akan duduk sehingga syuruk. Dalam takwim, dalam kalender di masjid, tuan-tuan selalu tulis, kan dia tulis isyraq. Syuruk. Syuruk itu maknanya terbit matahari. Syuruk. Apa yang ada pada syuruk ada dua perkara. Yang pertama sekali, tamatlah waktu subuh. Kalau orang tak solat subuh lagi, kita tak panggil subuh gajah wala subuh dinasur. Subuh habis nama dia. Habis, macam mana saya baru bangun? Qadha. Tamat dah waktu subuh. Dan bila tamat waktu subuh itu, dia panggil waktu larangan keras. Waktu larangan ada dua. Lepas salat subuh sehingga naik terbit matahari. Syuruk. Bila syuruk, maka itu larangan yang kedua dipanggil larangan keras daripada kita solat sunat. Jangan salah anggap. Ada setengah orang ni, dia kata apa? Oh, dia kata sunat isyraq. Jadi bila jam di masjid tu bunyi ting, syuruk, Allahu Akbar. Karena waktu itu waktu larangan keras. Kerana waktu itu syaitan sujud pada matahari. Syaitan sujud ketika matahari naik.
Jadi Nabi kita SAW tak mau kita sujud sekali dengan syaitan. Walaupun niatnya berlainan, tapi waktu tu sama, jangan. Kamu jangan ikut syaitan walaupun dalam waktu yang sama. Walaupun dengan niat yang berlainan, tapi waktu tu waktu sama, jangan. Jangan ada persamaan di antara kita dengan syaitan. Nah, ada orang panggil syaitan, kata syaitan tu jangan sama kita. Kemudian, apabila mula syuruk, Nabi kata, qaidar rumhin. Sekadar sepergalahan. Jadi kita nak ukur galah apa? Kalau galah buah jambu, tak pendek sikit. Kalau galah kelapa sawit yang dah tua, berapa jauh? Maka para ulama falak telah mengkaji. Alhamdulillah setakat yang saya belajar tengok yang dituliskan dalam pejabat mufti pun ada keluar, mufti wilayah ada keluar di antara 15 minit. Maknanya selepas terbit selepas syuruk, paling minima 15 minit. Ni dalam kitab kata 24, itu terbaik. Mana kalau tuan boleh tunggu lagi 24 minit ba'da syuruk, hadza ahsan. Tapi kalau kita jam dah ni, nak balik dengan macam-macam lah kita ni kan, masyaqqah, maka kita ambil paling minima 15 minit. Ni ada jemaah kita ni, dia share video lama saya. Ana kata paling minima, masa tu saya cuba nak cari yang paling minima, sebab saya tahu tuan-tuan yang duduk di masjid ni dah mula baung roti canai lah, baung nasi lemak macam-macam kan. Member dekat di kedai kopi tadi, Pak Haji, kenapa tak keluar lagi masjid? Jadi saya cari-cari 10 minit anda kata, tapi setelah diberi nasihat oleh sahabat kita yang palak, dia kata up sikit, ambil 15 minit terbaik, maka saya tarik balik yang 10 dulu, kita letak 15 minit. Jadi alhamdulillah paling minima 15 minit. Jadi 15 minit kita solat. Solat tu, solat apa tu? Ada yang menamakan solat isyraq. Ada ulama mengatakan itu permulaan duha. Sebab ada kelebihan sendiri. Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi, siapa dia solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir waktu pagi ke, baca Quran ke, kalau ada orang tazkirah kita dengar. Sampai syuruk. Melepasi waktu larangan 15 minit, maka dia solat 2 rakaat, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ni ada pertikaian ulama hadis, sebahagian mengatakan sanad dia baik, ada yang mengatakan lemah. Jadi kalau kita nak beramal, kita ambil yang menilainya secara baik, insya-Allah boleh pahala yang begitu besar. Baik. Bila saya nak solat duha, tengok dalam kitab ni kata 28 minit. Saya kata tuan-tuan tengok, kalau kita nak kerja sibuk sangat kelang kabut, kita terus je solat duha. Setelah 15 minit itu dia panggil permulaan duha, boleh dah kita solat di situ. Tapi kalau orang yang tak ada kerja, saya bergurau lah di masjid-masjid, kata pak cik ramai-ramai sini tu, ramai yang kerja RTM. Ambo tak ada kerja TV ni. Saya tak kata kerja TV, saya kata RTM. Orang yang sudah berehat tunggu mati. Mana rehat tunggu mati, artinya dia sudah tidak ada lagi kerja tetap. Pejabat tak pergi, mana tak pergi. Jadi kita macam ni, kita tunggu sikit lagi, biar betul-betul hilang waktu karaha tadi, 28 minit, 24 minit, setengah jam. Kita solat duha, itu baik. Ataupun kita solat yang awal permulaan tadi 2 rakaat, nak lengkapkan hadis tadi, kemudian kita balik, Nabi kita sebut dalam hadis, salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin, Nabi namakan solat duha itu dengan nama salatul awabin. Solat orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala ketika panasnya kaki unta. Anak unta, baby unta tu panas, dia bangun dah. Jadi lebih kurang dalam pukul 9, 9.30, 10. Itu waktu afdal untuk solat duha. Jadi solat duha ni ada kelebihan kan Ustaz? Alhamdulillah. Di antara hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ausani khalili bi thalathin. Kekasih aku berwasiat pada aku 3 perkara. Yang pertama, 2 rakaat duha. Puasa 3 hari sebulan. Mana 3 hari dalam sebulan, ikutlah, hari 13, 14, 15 hari putih, kita puasa. Kemudian, aku witir sebelum aku tidur. Nak tidur, witir dulu. Orang kata, geng-geng Syiah mungkin buat main dia tak. Abu Hurairah kuat kaki tidur ni, tengok. Nak witir pun kena tak. Orang lain witir lepas tidur, dia belum tidur. Kenapa? Kita kata Abu Hurairah di antara orang yang banyak mengaji, boleh jadi dia tidur lewat.
Maka supaya tidak terlepas witir, solat dulu sebelum tidur. Kita macam tu juga. Kalau kita rasa kalau aku tidur ni, tak sedar-sedar sampai ke subuh, solat dulu belum tidur. Malas sangat, boleh je solat selepas isyak. Kita solat isyak, kemudian kita solat ba'da isyak, kemudian witir, langsung boleh. Macam kita tarawih sekarang ni kan. Zaman PKP ni, ada imam tarawih, langsung witir selepas tarawih, boleh. Ada yang solat tarawih saja, dia stop, kemudian witir di akhir malam. Itu yang terbaik, insya-Allah. Jadi jelaslah sini para jemaah sekalian, wadduha. Kalau tuan-tuan nak tengok kaifiat solat duha dan bagaimana cara-caranya, berapa rakaat, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman video saya yang banyak di Halaqah Abu Anas Madani, cari cara solat duha. Ana ada huraikan banyak kali, di antara hurai kita syarah kepada fiqh mu'tamad, syarah kepada fiqh manhaji, syarah kepada mestika hadis, dan yang terkini, yang terakhir, syarah saya kepada buku yang saya tulis, nama dia Sunnahmu Amalanku. Menarik, buku ni kecil, Sunnahmu Amalanku. Cari buku tu. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak pergi kepada ayat yang kedua, sebab saya kira satu surah kita habiskan dalam satu kuliah ini insya-Allah. Yang kedua, wal-laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Saja tu dengan makna ay ghatta. Malam tu dia tutup siang. Jadi gelap. Ada kata saja dengan makna hada. Hada makna sunyi. Kan malam kita sunyi. Tujuannya maqasid. Kenapa Allah Ta'ala buat malam tu sunyi, malam tu tenang, supaya malamnya orang tak pergi mari, sibuk-sibuk. Tak payah PKP lah, kita sendiri PKP kan kita. Sebab waktu tu waktu orang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab-kitab tarbiyah dipanggil ruhbanun bil lail wa fursanun fin nahar. Malamnya ahli ibadat, siangnya ni ahli peperangan. Itu sepatutnya orang Islam gitu. Ni kita ni tengah hari yang ahli bekerja, malamnya tidur, dua tu ya ada. Boleh tahan lagi. Malam tak tidur, siang pula tidur. Ini terbalik nama dia. Kan? Balik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah terhenti daripada qiyamul lail satu malam atau dua malam bisa babin marad, kerana Nabi kita sakit sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti, maka orang kafir buat main isu kan. Wal laili iza saja, malam apabila dia tenang, apabila ada juga saja dengan makna tala, panjang. Kita ni kalau kita tenang, malam tu pendek je. Jumpa bantal, bismillah, bismika rabbi wada'tu jabi, tidur, sedar-sedar, mendekat subuh. Tapi kalau kita tak tenang, malam ni cukup panjang tuan-tuan. Nak tidur tak lena, tidur sekejap, sedar balik. Nak tunggu subuh, ya Allah, betapa seksanya kan. Pasal itulah saya hafal syair waktu kita belajar dulu. Dia seorang penyair, dia sifatkan dengan humma, demam panas ni. Wazairati, dia kata penziarah aku ni tak mari kecuali pada waktu malam je, demam panas. Maka dia kata panjangnya malam tu nak sampai siang. Sama juga kita ni. Dah. Waktu-waktu PKP ni, ramai orang yang terpisah. Ada anak terpisah dengan ayah. Ayah duduk tempat kerja tak boleh balik. Isteri terpisah dengan suami. Suami pergi sana, terlekat di sana. Macam-macam kita doakanlah supaya Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah sahabat-sahabat kita yang terperangkap dengan PKP ini secepat mungkin, insya-Allah. Baiklah. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini wadduha wal laili. Wadduha wal laili. Duha dan pada waktu malam. Dia dua tu kembar. Maka di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita supaya aktif hidup pada waktu pagi. Jangan letak dalam kepala pagi nak tidur. La. Tengok. Yang pertama sekali ada dua makna di situ. Al-amal wan nasyat. Kerja dan aktiviti, aktifnya pada waktu pagi. Waktu pagi ni waktu aktif. Sebab kita dah tidur satu malam. Rehat cukup. Ni mari nak tidur pula lepas subuh. Ni perangai apa? Perangai nak habis ke masa, kita kata. Lainlah kalau bangun pukul 3, pukul 4 pagi, lepas subuh habis masuk waktu syuruk, masuk waktu duha kita salat, nak tidur, logik. Ni tak. Semalam pun tak bangun, pagi ni pun tidur pula. Rugi masa.
Dan terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi kata apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dia kata, ya Allah, berkatilah kepada umat aku ni pada waktu paginya. Pada waktu pagi. Jadi kita kena ambil lah waktu pagi ni. Ada ulama mengatakan hadis ni sahih, ada yang mengatakan lemah. Macam yang pentingnya ada doa di situ, berkatilah kepada umat aku pada waktu pagi. Pasal tu anda tengok orang-orang yang hebat-hebat, orang tua-tua kita pagi jangan, tak ada istilah bagi dia tidur, kecuali kita hari ni tidur. Beza pula tidur negeri Arab dengan tidur di Malaysia. Pengalaman saya duduk negeri Arab tu, kalau tidur Arab sampai zuhur pun tak ada penipal lah. Tapi pak kita sini kalau tidur lewat banyak sikit dia pening. Kecuali orang hok pening dah. Dia tak rasa pening dah. Pakai pening gitu ya dia. Tidur tak tahu pukul berapa. Rugi. Ni sama-sama PKP ni. Atur jadual tidur anak-anak kita ni. Jangan jadi pembaziran masa yang melampau dan tak tahu waktu apa. Jadi di antaranya pagi dengan malam itu dia waktu al-hudu wal istiqrar wat tuma'ninah. Tenanglah kita kan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang malam daripada kita berjaga malam kalau tak ada faedah. Nabi kata dalam hadis, la samara ba'da salati, tidak ada lagi berjaga malam selepas solat Isya kecuali dua kumpulan, musallin, orang nak semaya teruskan, au musafir yang nak meneruskan perjalanan. Itu kita kata boleh. Hadis ini daripada hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Tabarakallah. Dan para ulama tambah satu lagi. Dengar ni. Musim-musim PKP ni, ambil masa sikit malam-malam. Tengah hari kita duduk buat dengan anak-anak. Dah. Wa'udda minas saharil mahmud. Para ulama telah masuk dalam isu berjaga malam yang dibenarkan. Tidak dikira pembaziran masa. Muda'abatur rajul ahlah. Suami bergurau-gurau dengan isteri, duduk buat, duduk cakap-cakap, kan? Itu dia panggil tidak kira jaga malam. Tapi masalahnya tak saya buat pula dengan bini tu. Cakap dua patah, rak, bunyi negara dah ayah dia tu. Kalau dengan gu, orang nak tutup kedai, tak bangun lagi dah. Masya Allah, tabarakallah. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, kalau tidak lekat kita di sini. Banyak ni poin dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh puak-puak kafir musyrik. Saya berterupa kafir dituduh Nabi kita ni telah ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Taala nafi dengan ayat ini, ma wadda'ak, Tuhan tak tinggalmu. Wa ma qala, Tuhan tak benci kepada kamu. Ayat ni kata wadda'a wa qala. Maknanya Tuhan bukan tinggal. Qala ni bukan Tuhan benci kepada kamu. Tak ada, tak timbul masalah benci dak. Cuma wahyu terhenti sehari dua hari itu adalah hikmah Allah SWT nak supaya Nabi kita ni terasa sangat. Allahu Akbar. Bila wahyu itu putus, rindunya dia kepada nak dapat wahyu yang baru. Kita hari ini pun para jemaah sekalian, saya teringat kepada kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman kata apa? Uthman kata, kalau seorang itu merindui Tuhannya, dia tidak akan jemu, tidak akan puas mendengar kalam Rabb. Apa maksud? Kalau kita betul-betul rindu nak jumpa Allah SWT, kita akan rindu untuk mendengar kalam Tuhan. Mana? Al-Quranul Karim. Jadi sentiasa baca, sentiasa dengar. Oh, tak larat saya nak baca Ustaz. Buka je. Dalam ni, Masya Allah, dalam handphone kita ni ada belaka sekarang ni. Kan? Semua tempat kita ada. Apa yang kita ada? Nak baca syekh mana? Oh, sekarang ni pula, Masya Allah, live dari Masjid Haram kita tengok. Kita boleh menangis sekali dengan dia. Ada orang tanya, kalau saya nak doa ketika imam doa di Masjid Haram, live, boleh? Ulama Usmasa mengatakan, na'am. Ketika live tu, kalau kita doa, bermakna kita amin sekali dengan dia. Tapi kalau lepas dia rakaman, hak kita duduk sebar-sebar kan ni, itu tak jadi amin dah. Sebab dia sudah dah berdoa. Habis, macam mana nak buat? Kita ikut balik doa dia tu. Macam kita pula berdoa dengan lafaz yang dia ucap. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita pergi kepada ayat yang keempat.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Di sini ada dua. Maknanya ad-darul akhirah. Negeri akhirat tu lebih baik bagimu daripada dunia. Dunia ni kalau orang menyakitimu, orang kena kamu, sabarlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sama juga. Karena agama ni kita disakiti, kita sabar. Karena agama sakit, sabar. Ada yang mengatakan darul akhirah, ada yang mengatakan ulama tafsir juga kata keadaanmu di akhir lebih baik daripada awal. Nah, itu kita kata dua-dua boleh kan. Tapi makna dia a'am wa ashmal. Dua boleh pakailah. Mana kita boleh kata keadaan Nabi nak banding dengan permulaan Islam, orang tak ramai ikut, dengan akhir pekerjaan lepas dia hijrah sangat berbeza. Hak ni tamkin sudah ada kuasa, yang ni dikhianati oleh puak-puak Quraisy, maka baiklah. Secara umumnya boleh ada yang mengatakan walal akhirah, negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau ada orang tafsir sedemikian, kita kata alhamdulillah dua-dua huraian tu ada. Dua-dua huraian tu ada, sama ada keadaan Nabi ataupun tempoh masa akhirat dengan dunia boleh berlaku. Kata di Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Qala urida alayya ma huwa maftuhun li ummati ba'di. Allah SWT tayang kepada aku apa yang akan didapati oleh umat aku lepas pada aku tidak ada. Mana pembukaan negara-negara luas, ramai orang masuk Islam, fasarrani. Maka aku sangat gembira dengan apa yang Allah Taala tunjuk. Maka Allah Taala turun ayat Quran ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada hak dunia ni. Ataupun umatmu, engkau dakwahmu ni di awal dengan di akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup Nabi itu akhirnya lebih lengkap dakwah dia. Wallahu alam. Hadis tadi dikeluarkan oleh At-Tabarani dan lain-lain. Ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kepadamu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, yakni berpuas hati. Jadi ayat ni janji Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar Muhammad. Orang pukulmu, orang kenak kamu, orang kata huduhmu, sabar. Allah kata, aku akan beri kepada kamu apa yang kamu akan redha. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Nabi ke Taif kan, Nabi pergi Taif, ada doa yang masyhur, tapi doa ni sebahagian ulama sirah kata tidak kuat dia punya sanad. Nabi kata apa? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubadi. Kalau aku tidak takut memurka, aku tak hirau sekarang ni. Tapi oleh kerana Nabi kita pergi menjalankan tugas, maka tugas itu Allah SWT kata, buatlah, laksanalah tugas kamu, jangan dihiraukan dengan apa yang telah dibuat oleh puak-puak kafir. Masya Allah, tabarakallah. Pemberian Allah Ta'ala sangat luas. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Allah kata apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala nak beri sampai Nabi kita berpuas hati. Masya Allah, tabar. Apa yang dia? Tengok, sekarang ini Allah Ta'ala bangkit sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Yang pertama, tengok. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim, piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Ini dipanggil tazkirul bil madhi. Kita ni kalau kita ke muncak tinggi, qimah kita punya kedudukan, kita kena ingat awal kita dulu. Mari mana mu ni? Maka Allah kata, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu dulu anak yatim. Ayah kamu Abdullah meninggal ketika mak dia masih lagi mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan dalam perut mak dia. Lepas pada tu mak dia pula meninggal ketika Nabi masih kecil. Kemudian datuknya Abdul Muttalib jaga dia.
Bila datuk dia Abdul Muttalib mati, pak saudara dia pula, ammu dia, Abu Talib pula jaga. Dia pakai hadza minal iwa. Ini di antara tanda-tanda penjagaan Allah Ta'ala kepada dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu tu orang-orang yang orang Quraisy biasanya dia upah apa dia? Upah orang menyusukan anak dia. Tapi mari Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ni mari daripada Bani Sa'ad. Duduk di Taif nak pergi ke Bani Sa'ad tu 100 kilo lagi. Jauh jarak dia. Mari pula Halimatus Sa'diyah kan menyusulkan Nabi ihtisaban. Tidak nak upah. Nak ambil kemuliaan. Dia tak tahulah pun Nabi, tapi rezeki dia. Sampai hari ni kita dah sebut Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu Bani Sa'ad. Kalau tuan-tuan nak buh nama anak, buh nama Halimah je. Sa'diyah jangan bubuh. Sebab Sa'diyah tu nama kabilah. Kampung Bani Sa'ad sampai hari ni ada. Sama juga dengan yang mula-mula sambut dia. Siapa dia? Suwaibah. Suwaibah tu nama Aslamiyah, tu nama kabilah. Jangan dia bubuh nama Aslamiyah tu, ambil Suwaibah saja. Nah. Allahu Akbar. Maknanya, jika Allah Ta'ala tahu kamu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim, fa'awa. Awa tu mana al-iwa, beri perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi kita besar, kan, dah orang panggil muda, dia pula diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, jumpa dengan Maisarah. Maisarah lelaki-lelaki bukan perempuan. Maisarah pula pergi bernega dengan harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kahwin dengan Khadijah. Iwa pula dijaga oleh Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah, satu-satu kedudukan Nabi. Saya ada sebuah buku yang anda beli, nama dia Uzama'ul Yatama. Tuan-tuan ustaz-ustaz kita pendakwah ni boleh beli, nama dia Uzama'ul Yatama. Orang-orang besar yang asalnya anak yatim. Tidak syarat nak jadi orang-orang alim, nak jadi orang hebat ni mesti ada mak bapak. Kadang-kadang mak bapak ada tapi sibuk daripada anak yatim. Baik yatim, tentu orang masyarakat semua jaga. Ni yatim ni, tak ada ayah, baik kita pakat tolong, kan. Ayat yang ketujuh ni di antara ayat yang perlu diteliti. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan didapatinya engkau tercari-cari. Jadi ada kata dhalan di sini sesat. Nabi kita sesat. La. Tercari-cari jalan yang benar, lalu Allah memberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Jadi kalimah dhalan di sini ikhtalafal mufassiruna katsiran. Ada 6 pandangan ulama tafsir tentang wa wajadaka dhalan. Kami dapati engkau tu dhalan. Dhalan kalau dalam bahasa Melayu terjemahan daripada dhal makna sesat. Tapi ulama kata di sini bukan makna sesat. Kamu tercari-cari manakah jalan yang benar, kan? Maka majoriti tanda tu. Ada 6 pandangan. Saya sebut secara ringkas. Yang pertama sekali, majoriti ulama tafsir kata wa wajadaka dhalan 'anil wahyi wa 'anis syari'ati wal iman. Tercari-cari mana ajaran yang benar bukan di sini dhalal dengan makna ikut orang sesat lah. Nabi tak pernah ikut sesat. Sebab walaupun sebelum lagi dibangkit menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi Rasul, Nabi kita berpegang dengan al-fitrah as-salimah. Nabi kita tak pernah sembah berhala sekali-kali, tak pernah melakukan syirik sekali-kali, dan dia duduk di atas al-millah al-hanifiyah, di atas landasan yang suci bersih. Maka bukan nama sesat dengan makna syirik lah. Hati-hati terjemahan kita. Dhalan di sini dengan makna terumbang-ambing, mencari-cari manakah jalan yang benar. Fahada, Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Quran adik-beradik Yusuf kata kepada ayah dia, innaka lafi dhalalikal qadim. Ayah, mu ni dhalal bukan makna sesat daripada agama. Mu ni macam tak stabil daripada dulu lagi. Duk percaya Yusuf lagi. Duk mikir Yusufnya makin ada serigala kan dalam apa ni, di tengah padang pasir dulu. Duk cari apa lagi Yusuf. Itu di antara. Maka itu yang pertama, dia kata dhalal dengan makna mencari-cari jalan yang benar. Inilah yang dia pegang oleh majoriti ulama tafsir. Yang kedua, dhalal di mana al-ghaflah. Nabi kita lalai, maka Allah Ta'ala tunjuk jalan.
macam kita juga sesat jalan. Ada setengah orang Arab ni kata, innaka lafi dhalalim mubin. Mu sesat, bukan sesat agama, sesat tak jumpa jalan, masuk pada lautan, kan. Yang ketiga, dhalal dengan makna nasian. Nasian. Mu lupa ni. Mu lupa. Yang keempat, ini yang kata taihan. Taihan maknanya sesak, tak tahu nak gimana. Jadi kata di para ulama, sepatutnya tanzih. Sesak dia kata apa ni, pernah Nabi kita dikacau oleh syaitan tengah jalan. Jadi tak sepatutnya cerita-cerita macam ni dibawa dalam kitab tafsir. Sebab syaitan tu lemah nak banding dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, Nabi kita sesak jalan nak balik ke Mekah. Maka Allah Ta'ala tunjuk. Ini pun jauh jugalah. Yang keenam, maksudnya sesak tu apa ni? Wa wajadaka dhallan fahada, kami dapati engkau duduk dalam masyarakat yang sesat, yang syirik. Siapa dia? Puak-puak Quraisy, kan? Maka Allah Taala tunjukmu, kamu keluar daripada kelompok masyarakat sesat. Jadi yang keenam ni lebih ringan, tapi hak betul-betul kita nak pakainya, wa wajadaka dhallan anil wahyi, kamu sedang mencari-cari jalan yang benar. Jadi terjemahan pimpinan kita ni sudah lengkap, kalau orang baca pun dia faham. Dan didapati engkau tercari-cari jalan yang benar, lalu Allah Ta'ala berikan petunjuk dengan wahyu. Jadi ada 6 pandangan di sini. Para jemaah sekalian, kita tengok supaya kita tahu huraian-huraian, supaya kita tidak tersasar daripada penjelasan yang benar. Yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin, lalu Allah Ta'ala memberikan kekayaan. Nabi dulu miskin. Orang Quraisy duk panggil Nabi Ibnu Abi Kabsyah, anak Abu Kabsyah, pengembala kambing, kan? Masya Allah. Jadi asalnya orang tu miskin, tidak menjadi masalah, akhirnya nak jadi kaya. Berapa ramai hari ni kita tengok orang-orang kaya, kan? Hari ni Masya Allah bertaraf jutawan. Orang tanya dia, ambil mana ni ilmu ni mengaji? Tak ada ustaz, saya belajar pondok dulu. Ada yang belajar di pondok saya. SPM pun tak ambil. Habis sekarang ni bertaraf, kalau kita tengok harta dia, taraf jutawan. Kita kata tak salah. Ada orang dulu miskin, pakai hangit. Akhir sekali Allah Ta'ala beri kekayaan. Pasal itulah kita tak nak hina orang. Kita tak tahu perjalanan hidup kita ni. Ada orang dulu kaya, anak orang kaya, hebat, le ni merempat. Allahu Akbar, pakai kereta pun nak cabut itu. Nak kata apa? Ayah dulu hebat. Kalau kita sebut nama, semua orang kenal. Tapi anak-anak dia merempat dari sudut harta bendanya. Tapi akhlak insya-Allah baik. Maka Nabi dulu fakir, Allah SWT kayakan dia. Fa'aghnahu Allah Ta'ala bimali Khadijah. Dia pergi berniaga dengan Maisarah, pergi ke Syam, dapat keuntungan banyak. Akhir sekali bukan saya cakap keuntungan yang dapat, tuan modal pun dapat sekali. Iaitulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, menjadi ibu kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri yang lain tak ada anak, dengan Aisyah tak beranak. Mak pada anak dia siapa dia? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena itulah lepas Khadijah wafat, Nabi kita sentiasa duk sebut nama Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aku tak cemburu kepada mana-mana isteri Nabi lain daripada aku, lebih pada aku cemburu pada Khadijah. Khadijah dah wafat. Cemburu apa? Banyak sangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut nama Khadijah. Melih kambing, ambil sikit bahagian ni, beri kepada keluarga Khadijah, beri kepada kawan-kawan Khadijah. Semua Khadijah belaka. Maka Nabi kita, Aisyah kata, aku tak cemburu, lebih pada aku cemburu kepada Khadijah. Jadi kita pun kalau ada isteri ramai, jangan duk sebut nama bini lain daripada bini yang ada ni, yang susah hati pula kita. Allahu Akbar. Maka Nabi kita apabila beri dalan, pergi ke Madinah, dapat pula al-iwa yang lebih besar, iaitulah dapat negara. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, baina ana naimun utitu bimafatihi khazainil ardh. Ketika aku tidur, aku dapat mimpi Allah Ta'ala serah kepada aku ni kunci gedung dunia ni, bumi ni. Aku pegang kunci. Kata Abu Hurairah, wa qad zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantasiluna. Nabi kita pergi dalam keadaan tak kaya-kaya juga, Nabi tak ambil juga. Tapi kamu yang kaya, sahabat-sahabat ni. Sebab itulah Abu Hurairah ni dia tengok orang duduk sibuk dengan dunia, dia pergi duduk tazkirah di bandar, di pasar, dia kata, "Hei semua sahabat-sahabat, oranglah sahabat-sahabat Nabi duduk bagi harta pusaka Nabi di masjid, kamu duduk bagi sayur dengan kambing di sini." Kan?
Orang pakak pergi masjid tengok, tak ada orang bagi apa. Ada sahabat ni kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni duk mengajar qala Allah Taala, dia mari. Mana Abu Hurairah bagi? Tu hak duk mengajar itulah pusaka Nabi. Nabi mana ada tinggal harta. Masya-Allah tabarakallah. Orang panggil cerdiknya Abu Hurairah. Kan dalam hadis satu malam Nabi kita menangis. Rabbi ummati ummati. Nabi kita menangis. Ini cerita ni bukan di akad Nabi nak wafat. Nabi kita menangis satu malam. Maka malaikat Jibril mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan redakan engkau dengan apa yang engkau suka dan kami tak akan menyusahkanmu. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Masya-Allah tabarakallah para jemaah sekalian. Maka ada yang menafsir satu cara lain, dia kata, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah mu ni macam anak duduk dalam satu masyarakat macam anak yatim. Sebab apa? Sebab umat jahiliyah ni ummatul lati kanat ummiyah. Masyarakat yang tak mengaji. Macam anak yatim yang terbiar. Laisa laha tarikhun wala hadarah. Quraisy tak ada sejarah dia. Mana ada orang tulis sejarah Quraisy? Tak ada. Maghmur fit tarikh. Orang duk main sejarah Rom, sejarah Parsi, sejarah Sabak, sejarah Yaman, sejarah Quraisy. Tak ada. Bermulanya mari bila? Bila dengan nama Nabi SAW, barulah Quraisy naik nama. Ada nama yang baik, ada nama yang tak baik. Maka seolah-olahnya masyarakat Quraisy ini masyarakat yatim. Nabi yang fa'awa, Nabi yang beri kepada mereka perlindungan, pertolongan, mengeluarkan mereka daripada masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islam. Masya Allah tabarakallah, mereka pandai membaca. Baiklah kita pergi kepada ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Kata di huraian dia kata apa? Oleh kerana engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami keadaan yatim dan kekurangan ilmu pada awalnya dan lemah, ailan, tak ada harta pada awalnya, maka hendaklah engkau menaruh belah kasihan kepada orang-orang yang berkeadaan dengan salah satu dari hal-hal yang tersebut, serta hendaklah engkau menzahirkan nikmat Tuhan sebagai bersyukur kepadanya. Jadi kita hari ni orang yang pemimpin-pemimpin yang naik daripada bawah ni kadang-kadang lebih baik daripada hak kayangan turun daripada atas, sebab dia tak rasa apa-apa. Hak bawah ni ke Allah, orang itu kata syukur sembah, tak, bekerja sungguh nak jadi orang besar. Tapi kadang-kadang bila sampai peringkat besar terlupa juga, itu lagi berat kita. Baiklah kita orang yatim, mana orang asalnya miskin, mu dulu gini, mu jangan hina dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan, pimpinan, tunjuk ajar, harta benda, maka janganlah engkau tengking herdik. Kita ni kadang-kadang bukan nak tengking, tapi soalan pelik-pelik ataupun mengarut, jadi penat juga kita ni. Maka kita kena sabarlah dengan kerana orang yang bertanya. Analah di antara perkara yang saya tak suka sikit untuk para pelajar kita ni. Bila dia telefon, kita tanya dia, siapa awak? Saya lah. La haula wala quwata illa billah. Dia tanya kita, ustaz siapa ni? Kata awak nak bercakap dengan siapa? Nak cakap dengan ustaz? Beres. Siapa awak? Saya lah. Mana dia tak nak perkenalkan diri. Kita nak interaksi dengan orang, kita kena tahu juga siapa dia ni, apa masalah. Ni tak nak tahu. Dia nak suruh jawab soalan dia aja. Jadi dia panggil berinteraksi satu hala, itu tidak baik. Sepatutnya kita perkenal dia, ustaz, maaflah saya fulan bin fulan, daripada sini masalah saya sekian. Ada juga komunikasi. Ini ada setengah orang ni, ustaz kenal ke saya? Dalam telefon mana nak kenal? Bukan dapat muka lah. Jadi kita kena belajar, Masya Allah tabarakallah. Allahu Akbar. Kita kena belajar sabar-sabar di dalam menghadapi kerana wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai menzahirkan kesyukuran. Kita kena ingatlah, saya dulu susah macam kamu juga. Sekarang ni alhamdulillah Allah bagi rezeki. Itu dari sudut ilmu motivasi, kita boleh cerita kepada orang. Aku dulu tak pandai pun. Mari pondok dulu alih bata pun tukar. Tak. Tapi alhamdulillah dengan kesungguhan saya boleh pandai. Boleh ilmu sikit-sikit. Tak apa begitu. Jadi kata di para ulama,
kan, hal yunasib. Dengar ni. Ini bertepatan dengan waktu kita sekarang. Ini dalam kitab tafsir ini kata apa? Adakah munasib seorang itu bercakap dengan kerja-kerja kebajikan yang dia buat mimbabit tahaddus bin ni'mah. Daripada nak bercakap dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Jawab dianya la yunasib fil aghlab. Secara umumnya tidak munasabah. Lianna ikhfa'al amal, menyembunyikan amal kebajikan itu lebih baik daripada kita menzahirkan. Sebagaimana kata-kata ramai di kalangan ulama salafus salih seperti Amr bin Maimun dan lain-lainnya, annahu qad yatahaddatsu li bitanatihi. Ada kalanya dia cerita kepada orang rapat dia, saya dah buat gini. Dan sekiranya dia ni jauh diri daripada al-ujub wa riya. Kita sekarang ni yang kita bimbangnya, kita buat, saya ni ustaz NGO, kalau saya tak tunjuk saya punya program, kita ni YB, kalau kita tak tunjuk kepada rakyat kita punya program, orang terkata tawak hijau pula. Jadi mana pandalah, yang pertama sekali kita kena ikhlaskan niat. Yang kedua, kita boleh tunjuk kalau perlu. Contohnya ni bako ni ada 50. Saya dah dapat ni. Hari ni kita akan menyampaikan sumbangan kepada warga masyarakat kita yang miskin yang terkesan dengan PKP ni, ada 1000 kit bako Ramadan contohnya. Tunjuk gambar-gambar Ramadan tu dengan petugas kita. Tidak jadi masalah. Kadang kita nak tunjuk. Tapi ambil muka seorang-seorang yang menerima bako dengan nilai dalam 30-40 ringgit, kan? 30-40 ringgit, tapi habis duk tunjuk. Maka kita kata kita muhasabah di sini. Tapi jangan pertikaikan niat orang, tidak. Niat orang tu Allah Ta'ala yang mengetahui dan Tuhan dia tahu. Kita tak ada berhak nak kata, dia ni tak ikhlas ni, nak nunjuk-nunjuk dengan orang ni, saya nak buat juga tapi saya ikhlas. Saya tak bawa kamera. Kita kata tak salah, duk tunjuk takbur macam tu. Maka Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang Tuhan beri, kita boleh bercakap ikut keperluan. Ramai guru-guru kita macam tu. Saya dulu tak pandai macam kamu juga. Ni pandai. Ada orang kaya bila bagi infak, ustaz, maaflah, saya dulu orang kampung. Allah Ta'ala beri rezeki. Saya kongsikan rezeki ni dengan orang yang memerlukan. Boleh, tak ada masalah. Daripada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, satu hari dia keluar, orang mari nak jumpa dengan orang dengan pakaian yang cantik. Comel. Orang pakat dia tengok dia, lawa baju lawa kain ridak ni. Faqala, dia kata, apa mu tengok ni? Apa yang perlu kamu pelik? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man an'ama Allahu alaihi ni'matan." Dengar ni. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia. Fa inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'mati ala khalqihi. Allah Ta'ala suka tengok kesan nikmat itu ke atas hamba dia. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi kalau kita ni memang orang ada duit, orang apa tak usah, ada pakai baju cari, kan? Pakai kereta buruk mek, kata orang, tak basuh. Pakai yang baik-baik tapi tidak menampakkan kesombongan. Biar menunjukkan kepada keadaan. Sebab itulah tuan-tuan guru kita, dia suka pakai baju yang comel-comel, pakai orang panggil tidaklah selekeh sangat, tidaklah serebeh, kata dah. Tanda kita tu ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tapi jangan melampau sangat. Kalau kita ada kereta yang biasa-biasa tapi sederhana, boleh naik, boleh sampai ke tempat, okey. Tak payahlah beli kereta mahal-mahal. Sampai mereka Jaguar pula. Tapi kalau orang memang betul-betul jutawan, dia naik kereta tu, orang tak pelik bagi dia. Pasal orang tahu dah dia kaya. Dan infak dia pula berjalan, kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah tafsir kita. Secara ringkas-ringkasnya, tafsir surah Ad-Duha. InsyaAllah kita akan sambung dalam surah Asy-Syarh. Dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.